Salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan membincangkan subjek kimia tingkatan 4 KSSM iaitu bab 7 kadar tindak balas. Subtopik yang kita akan bincang hari ini ialah subtopik 7.3 iaitu aplikasi faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam kehidupan. Murid-murid boleh merujuk buku teks kimia tingkatan 4 KSSM dari muka surat 240 hinggalah muka surat 242. Bagi putra-putra MTD, anda juga boleh merujuk kepada buku modul pelangi dari muka surat 157 hingga muka surat 159. Sebagai pengenalan, kadar tindak balas adalah penting dalam kehidupan harian, sama ada yang berlaku di dalam rumah maupun dalam industri. So, persoalannya ialah bagaimanakah cara untuk memasak makanan dengan lebih cepat? So, murid-murid, macam mana kita nak memasak makanan di rumah dengan lebih cepat? Ya, betul. Kita boleh memotong makanan seperti daging dan sayur. Memotongnya kepada saiz yang lebih kecil. Apabila saiz dia lebih kecil, jumlah luas permukaan terdedah kepada pemanasan, kepada haba akan menjadi semakin besar. Maka, kadar tindak balas untuk memasaknya akan semakin tinggi. Bagaimana pula cara untuk mengekalkan susu dalam keadaan segar? Kita tahu, sekiranya kita biarkan susu dalam keadaan bilik, ia akan menjadi basi. So, apakah cara untuk mengekalkan susu dalam keadaan segar? Ya, betul. Kita boleh menyimpan susu dalam peti sejuk. Mengapa nak simpan dalam peti sejuk? Kerana peti sejuk mempunyai suhu yang lebih rendah berbanding dengan suhu bilik. So, kalau kat peti sejuk, suhunya lebih rendah berbanding dengan suhu bilik. Apa yang akan berlaku dengan kadar tindak balasnya? Kadar tindak balas perebutan akan menjadi lebih rendah. Suhu lebih rendah, kadar tindak balas menjadi lebih rendah. So, peti sejuk tu suhunya kurang daripada 4 darjah Celsius. Manakala suhu di bilik adalah 25 darjah Celsius. Maka, suhu lebih rendah dan kadar tindak balas perebutan akan menjadi lebih rendah. Untuk standard pembelajaran subtopik 7.3 ini, di akhir pembelajaran, murid boleh menjelas dengan menggunakan contoh aplikasi pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam kehidupan. Mari kita lihat contoh aplikasi pengetahuan tersebut. Bagaimanakah faktor saiz mempengaruhi kadar tindak balas dalam kehidupan harian kita? Sebagai contoh dalam tindakan ubat, tablet antacid digunakan untuk merawat gastrik. So, doktor akan menggalakkan pesakit untuk mengunyah tablet berbanding dengan cara menelan. So, mengapa doktor minta pesakit untuk mengunyah tablet tersebut? Ini adalah supaya ia boleh memecahkan tablet kepada saiz yang lebih kecil. Apabila saiz dia lebih kecil, ini akan menambahkan jumlah luas permukaan yang terdedah dan meningkatkan kadar tindak balas ubat dengan asid di dalam perut. Di sini, kita boleh lihat bahawa tablet tersebut apabila dikunyah, saiznya adalah lebih kecil, jumlah luas permukaannya akan bertambah dan seterusnya meningkatkan kadar tindak balas. Seterusnya, dalam memasak makanan, kentang yang kita makan, biasanya kita tak akan masak sebiji kentang macam ni lah. Kita akan potong dia kepada saiz-saiz
kecil macam french fries yang kita biasa makan. Mengapa? Now, kentang dipotong menjadi kepingan nipis atau jalur panjang supaya lebih cepat dimasak. Kepingan nipis kentang atau jalur kentang mempunyai jumlah luas permukaan terdedah yang lebih besar terhadap minyak masak berbanding dengan kentang yang tak dipotong. So, untuk memasak makanan, kalau kita menggunakan satu biji kentang macam ni, mungkin memerlukan masa 20 minit supaya kentang tersebut akan menjadi masak. Tapi kalau kita dah potong kepada jalur-jalur kecil macam ni, kita masak mungkin hanya memerlukan masa 5 minit macam tu. So, kadar tindak balas akan bertambah sekiranya kita menggunakan kepingan nipis atau jalur panjang. Ini adalah maksudnya dia adalah saiz lebih kecil. Apabila saiz dia lebih kecil, jumlah luas permukaan terdedah akan menjadi lebih besar. Dan kadar tindak balasnya akan lebih tinggi. Okey, faktor seterusnya yang kita nak kaji di sini ialah faktor kepekatan. Sebagai contoh, kakisan oleh hujan asid. Bangunan yang diperbuat daripada besi yang terletak berhampiran dengan kawasan perindustrian biasanya akan lebih cepat terkakis oleh hujan asid. Nah, mengapa? Mengapa bangunan di kawasan perindustrian lebih cepat terkakis oleh hujan asid? Hal ini kerana atmosfera di kawasan perindustrian mengandungi kepekatan sulfur dioksida yang tinggi. Ini ialah bahan buangan asap lah yang daripada kilang-kilang tersebut, maka gas sulfur dioksida dibebaskan. Apabila gas sulfur dioksida dibebaskan dengan air hujan, dibebaskan dan bergabung dengan air hujan, maka hujan asid pun terhasil. So, apabila kepekatan bahan pencemar berasid meningkat, tahap keasidan hujan asid bertambah. Okey, kerana tinggi kepekatan sulfur dioksida, maka keasidan hujan asid akan bertambah dan kadar kakisan juga meningkat. Now, contoh seterusnya ialah pembakaran petrol di dalam enjin kereta. Wap petrol dan udara dimampatkan di dalam kebuk pembakaran enjin kereta sebelum dibakar. So, mampatan wap petrol dan udara meningkatkan kepekatan wap petrol dan ini menyebabkan pembakaran petrol berlaku dengan kadar yang lebih tinggi. Okey, dengan sangat cepat sehingga meletup. Tenaga yang dibebaskan daripada pembakaran petrol digunakan untuk menggerakkan kereta. So, mampatan menyebabkan kepekatan wap petrol semakin tinggi. Maka, kadar pembakaran petrol menjadi semakin tinggi. Seterusnya, kita melihat bagaimanakah faktor suhu mempengaruhi kadar tindak balas dalam kehidupan seharian kita. Dalam pembersihan pakaian, contohnya, biasanya kita mencuci pakaian dengan sabun dan air pada suhu bilik. Tapi kalau kita nak meningkatkan kadar tindak balas pencucian tersebut, kita boleh menggabungkan dua faktor, iaitu mencuci pakaian dengan serbuk deterjen dan juga air panas. Satu, kita guna serbuk deterjen, saiz lebih kecil. Lagi satu, kita guna air panas, iaitu faktor suhu. Ini akan meningkatkan kadar tindak balas dalam proses pencucian. Proses mencuci pakaian akan bertambah cepat dalam keadaan ini. Dalam contoh memasak makanan, selain daripada pengaruh saiz, iaitu tadi kita dah bincang, di mana kita memotong makanan kepada saiz yang lebih kecil. Di sini, makanan juga lebih cepat dimasak pada suhu yang tinggi. Sebagai contoh, air mendidih pada suhu 100 darjah Celsius, manakala minyak masak belum pun mendidih
walaupun dipanaskan sehingga 180 darjah Celsius. Oleh itu, makanan yang digoreng di dalam minyak akan lebih cepat dimasak. Maka kalau kita nak makanan tersebut cepat dimasak, kita nak kadar tindak balas memasaknya lebih tinggi, kita bolehlah guna minyak yang mempunyai takat didih lebih tinggi berbanding dengan air. Seterusnya kita melihat bagaimanakah faktor mangkin mempengaruhi kadar tindak balas dalam kehidupan seharian kita. Pengubah bermangkin. Kereta moden dipasang dengan pengubah bermangkin seperti di gambar ini. Ini adalah contoh pengubah bermangkin di kereta kita. Mengapa ada pengubah bermangkin ini di kereta kita? Ini adalah untuk mengurangkan pencemaran udara. Apa yang boleh pengubah bermangkin ini buat? So, gas exhaust dari enjin kereta mengandungi bahan pencemar. Pengubah bermangkin boleh menukarkan bahan pencemar kepada bahan yang selamat dibebaskan ke dalam atmosfera dengan kehadiran mangkin platinum. So, di sini dalam pengubah bermangkin kita menggunakan mangkin platinum. Mangkin platinum ini boleh mengubahkan baki hidrokarbon tak terbakar, karbon monoksida dan nitrogen oksida. Semua ini merupakan bahan pencemar. Apabila gas-gas ini melalui pengubah bermangkin ini, hasil yang terkeluar ialah air, gas karbon dioksida dan juga gas nitrogen, iaitu bahan yang selamat untuk dibebaskan ke dalam atmosfera. So, ini kegunaan mangkin platinum dalam pengubah bermangkin di kereta kita. Seterusnya, mangkin juga digunakan dalam pembuatan alkohol. Etanol merupakan bahan yang terdapat di dalam minuman beralkohol. Etanol dihasilkan melalui proses penapaian glukosa dengan bantuan enzim di dalam yeast. So, enzim di dalam yeast ini merupakan mangkin pada suhu 37 darjah Celsius. Maka glukosa ini boleh ditukar kepada etanol dengan bantuan enzim di dalam yeast. Enzim di dalam yeast ini ialah mangkin. Baiklah murid-murid, tadi kita telah membincangkan konsep kadar tindak balas dalam kehidupan seharian. Sekarang mari kita lihat konsep kadar tindak balas yang dapat diaplikasikan dalam industri. Nah, apa kegunaan mangkin? Mangkin digunakan untuk meningkatkan kadar tindak balas. Sebagai contoh, mangkin digunakan dalam penghasilan amonia, asid sulfurik dan juga asid nitrik dalam bidang industri. Sebagai contoh, dalam proses Haber di industri, ia digunakan untuk menghasilkan gas amonia. Apakah mangkin yang digunakan untuk meningkatkan kadar tindak balas penghasilan gas amonia? Mangkin yang digunakan ialah serbuk besi. Contoh seterusnya ialah dalam proses sentuh. Dalam proses sentuh, ia digunakan untuk menghasilkan asid sulfurik. Okey, proses sentuh adalah untuk menghasilkan asid sulfurik. Mangkin yang ditambah adalah dalam salah satu langkah ketika penyediaan asid sulfurik. Dan langkah tersebut adalah ketika menghasilkan gas sulfur trioksida. So, mangkin yang terlibat di sini ialah vanadium 5 oksida. Seterusnya, dalam proses Ostwald, ia digunakan untuk menghasilkan asid nitrik dalam bidang industri. Apakah mangkin yang digunakan? Mangkin yang digunakan ialah platinum.
Now, cikgu akan tulis persamaan-persamaan yang terlibat untuk memberi gambaran yang lebih jelas kepada pelajar tentang bagaimana nak tulis mungkin pada satu-satu persamaan tersebut. Okay, sebagai contoh dalam proses Haber, ia akan menukarkan nitrogen dan hidrogen kepada amonia. Dalam proses ini, kita akan menulis mungkin di atas arrow tersebut dan bukannya di bahagian bahan tindak balas dia. Okay, so kita akan tulis di bahagian atas arrow. So mungkin Fe iaitu ion digunakan untuk menukarkan gas nitrogen dan hidrogen kepada amonia. Seterusnya dalam proses sentuh, okay, mungkin yang digunakan ialah vanadium 5 oksida. Ia digunakan dalam langkah penukaran gas sulfur dioksida dan gas oksigen kepada gas sulfur trioksida. So di sini dia menggunakan mungkin vanadium 5 oksida. So ini adalah salah satu langkah ketika penyediaan asid sulfurik. So mungkin ditambah pada langkah ini, langkah penghasilan gas sulfur trioksida. Seterusnya dalam proses Oswald yang digunakan untuk menghasilkan asid nitrik, platinum juga digunakan dalam salah satu langkah penghasilan ketika penghasilan asid nitrik ni lah. Maka equation yang terlibat ialah amonia gabung dengan gas oksigen untuk menghasilkan gas nitrogen monoksida dan juga air. Ini adalah salah satu langkah dalam penyediaan asid nitrik. Okey, persamaan-persamaan ni pelajar tak perlu hafal. Cikgu cuma nak tunjuk bagaimana untuk tulis mungkin pada persamaan. Boleh ya murid-murid? Murid-murid hanya perlu tahu apakah mungkin untuk proses apa dalam industrinya. Okey, dan semua mungkin digunakan untuk meningkatkan kadar tindak balas. Okey, seterusnya cikgu akan membincangkan aktiviti 7.6 daripada buku teks kimia muka surat 242. Okey, kita akan membincangkan aplikasi pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam aktiviti harian berikut. Bagaimanakah faktor mempengaruhi kadar tindak balas dalam pembakaran arang? Bagaimana faktor mempengaruhi penyimpanan makanan di dalam peti sejuk? Bagaimanakah faktor kadar tindak balas mempengaruhi kadar tindak balas memasak makanan di dalam periuk tekanan? Dan seterusnya proses penapaian dalam membuat tapai. Baiklah, sekarang kita lihat bagaimanakah faktor saiz mempengaruhi aktiviti pembakaran arang. Gambar ni memberi gambaran bahawa kita nak buat apa? Kita nak buat barbecue. So kalau nak buat barbecue, biasanya kita akan guna arang-arang kan? Untuk hidupkan api, biasanya kita akan mula dengan arang yang bersaiz kecil untuk memulakan api. Mengapa? Kerana ia adalah lebih mudah terbakar. Kalau kita nak api ni bakar dengan lebih lama, maka arang yang bersaiz besar pula digunakan untuk memastikan apinya akan bernyala dengan lebih lama. So ni tips untuk buat BBQ. Guna arang yang bersaiz kecil dulu untuk mulakan api. Lepas tu kalau nak dia bakar lama-lama, kita guna pula arang yang bersaiz besar. Tapi faktor yang kita nak mengkaji di sini ialah bagaimanakah faktor saiz mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, so yang pertama, arang yang bersaiz kecil lebih mudah terbakar kerana jumlah luas permukaannya yang terdedah kepada oksigen adalah lebih besar. So, arang bersaiz kecil, jumlah luas permukaan terdedah kepada oksigen lebih besar.
maka kadar tindak balas pembakarannya adalah lebih tinggi. Kalau kita guna arang yang bersaiz besar pula, ia sukar untuk terbakar kerana jumlah luas permukaannya yang terdedah kepada oksigen adalah lebih kecil. Maka kadar pembakarannya adalah lebih rendah. So di sini murid-murid kena ingat, kalau faktor saiz arang yang lebih kecil, jumlah luas permukaan yang terdedah kepada tindak balas adalah lebih besar, maka kadar tindak balasnya adalah lebih tinggi. Dan yang sebaliknya. Okey, ini maklumat tambahan. Nombor 4, kalau habuk arang batu dalam lombong arang batu, mereka sangat mudah terbakar. Mengapa? Kerana saiznya amat kecil dan jumlah luas permukaan yang terdedah kepada oksigen sangat besar. Kalau ada sedikit percikan api yang kecil pun, ia boleh menyebabkan letupan yang sangat besar. So, sini kita nak tekankan bahawa benda ataupun bahan tindak balas yang bersaiz kecil, jumlah luas permukaan yang terdedah adalah lebih besar, maka kadar tindak balasnya adalah lebih tinggi. Baiklah murid-murid, faktor seterusnya yang kita nak kaji ialah faktor suhu. Okey, dan aplikasi menyimpan makanan di dalam peti sejuk. Okey, dalam keadaan CMCO ni, kerajaan menggalakkan kita untuk kurang keluar untuk membeli barangan lah. So biasanya ibu-ibu akan pergi ke pasar seminggu sekali macam tu untuk melengkapkan kelengkapan dapur kan, beli sayur-sayur, daging-daging kan. So kat sini makanan bahan mentah yang kita beli biasanya kita akan simpan dalam peti sejuk. Okey, kenapa kita tak simpan dalam keadaan dapur je? Boleh ke makanan tu bertahan, makanan bahan mentah ni bertahan seminggu kalau kita biarkan kat suhu bilik? Betul, jawapannya tidak. Kalau kita biarkan kat luar, dia tak boleh bertahan seminggu kan? Okey, so mengapa Okey, kita kaji. Makanan menjadi rosak dan basi akibat proses pengoksidaan dan tindakan mikroorganisma seperti bakteria, yeast dan kulat. Dalam peti sejuk, makanan disimpan pada suhu yang lebih rendah berbanding dengan suhu bilik. So, suhu kat peti sejuk adalah lebih kurang 4 darjah Celsius. Suhu bilik adalah lebih kurang 25 darjah Celsius, iaitu suhu bilik lebih tinggi lah. Peti sejuk lebih rendah suhu dia. So, dalam keadaan peti sejuk, dalam keadaan yang sejuk dalam peti sejuk, aktiviti enzim dilambatkan dan direncatkan. Proses perebutan dalam makanan oleh tindakan oksigen juga dilambatkan. So, di dalam peti sejuk, suhunya adalah lebih rendah. So, aktiviti enzim dilambatkan, proses perebutan makanan pun berkuranglah. Okey. So, yang cikgu nak tekankan di sini ialah suhu peti sejuk adalah lebih rendah. Maka, kadar tindak balas perebutan makanan menjadi lebih rendah berbanding dengan suhu bilik. Okey, aplikasi ketiga yang ada kat sini ialah memasak makanan di dalam periuk tekanan. Okey, pertama sekali ini adalah gambar raja contoh Okey, contoh periuk tekanan. So, periuk tekanan memasak makanan dalam keadaan yang tekanan tinggi. So, apa yang berlaku di dalam periuk tekanan? Dalam periuk tekanan, peningkatan tekanan menyebabkan takat didih air meningkat kepada 121 dan menyebabkan makanan dimasak pada suhu yang lebih tinggi. Nah, kita semua tahu takat didih air biasanya 100. Tetapi dalam periuk tekanan ini, takat didih air boleh meningkat sampai 121 dan makanan boleh dimasak pada suhu yang lebih tinggi. So, suhu yang lebih tinggi meningkatkan kadar proses memasak dan ini boleh menjimatkan masa dan bahan api. So, tekanan yang tinggi menyebabkan takat didih air menjadi lebih tinggi dan suhu air pun menjadi lebih tinggi. Maka, kadar tindak balas memasaknya akan menjadi lebih tinggi. Faktor seterusnya yang kita nak kaji ialah faktor
mangkin dalam proses penapaian dalam membuat tapai. Now, tapai ini merupakan makanan kegemaran ramai masyarakat Malaysia. So, dalam proses membuat tapai, nasi pulut yang telah dikukus akan ditambah dengan yeast ataupun ragi dan disimpan selama beberapa hari pada suhu bilik sebelum ia dimakan. So, apa yang berlaku dalam proses penapaian ni ialah kanji daripada nasi pulut akan ditukarkan kepada glukosa dan seterusnya kepada etanol oleh enzim dalam yeast ataupun ragi. Okey, dalam proses penapaian. So, dalam proses penapaian ni, enzim dalam yeast menjadi mangkinnya. Okey, so poin ketiga, enzim daripada yeast ataupun ragi merupakan mangkin dalam meningkatkan kadar penapaian tapai. Okey, seterusnya ialah tugasan kimia. Ini adalah homework lah untuk putera-putera MTD. Okey, kelas 4 alfa dan 4 eta, sila buat tugasan 3 daripada buku modul pelangi, muka surat 159. Okey, buat dalam buku latihan kamu, uji kendiri 7.3. Okey, latihan ni kamu boleh cari daripada buku teks, muka surat 242. Setelah anda habis membuat tugasan ni, sila scan dan save tugasan anda dalam bentuk PDF dan hantar melalui Google Classroom. Sekian saja daripada saya hari ini. Terima kasih.